Kita masih lagi dalam topik 9.3 iaitu polimer. Pada kali ini kita akan masuk ke subtopik yang kedua yang mana kita akan bincangkan tentang getah asli dan ciri-cirinya. Pada video kali ini kita akan memfokuskan standard pembelajaran berkomunikasi mengenai ciri dan proses pemvulkanan getah. Okey, walau bagaimanapun untuk video kali ini kita hanya fokuskan kepada ciri getah. Okey, manakala proses pembukanan kita akan bincangkan dalam video yang seterusnya. Okey, so kita pergi pada slide yang berikutnya. Kita nak berkenalan dulu dengan apa itu getah asli. Getah asli ni adalah merupakan susu getah asli. So dia perkataan susu dekat depan yang mana kita sebut sebagai latex. Okey, latex, dan ianya diperoleh daripada batang pokok getah yang ditoreh. Okay, dan kemudiannya susu getah asli ini akan diproses untuk menjadi getah asli. Jadi sebelum ni kita dah bincang dah tentang polimer semula jadi. Maka susu getah asli ini adalah merupakan polimer semula jadi kerana ia diperoleh daripada pokok. Okay, dan ciri-ciri getah asli yang perlu kamu tahu antaranya adalah ia adalah kenyal, lembut, okay, tidak tahan haba, dan ia adalah merupakan penebat elektrik yang baik. Maksudnya dia tidak boleh mengalirkan arus elektrik dan ia tidak telap udara. Okay, tidak telap udara ni maksudnya kita boleh hasilkan produk yang contoh dia adalah belon lah. So bila kita tutup belon kan belon mengembang kan, dan udara tidak boleh keluar. Maksudnya tidak telap udara. Alright. So pada slide yang berikutnya, ini adalah merupakan molekul getah asli. So secara asasnya kamu kena tahulah sebenarnya molekul getah asli ini dia terdiri daripada rantai polimer getah yang berada di bahagian dalam. So polimer yang kita belajar sebelum ni adalah getah asli dalam bentuk rantaian panjang. So dia berada dekat dalam. Okay, dia berada dekat dalam yang dikelilingi oleh kita panggil struktur yang mengelilingi polimer getah ini adalah membran protein. Okay, so membran protein ini mengelilingi polimer getah. Jadi ini kita panggil sebagai molekul getah asli. Jadi molekul getah asli tadi saya dah beritahu dah, ia diselaputi oleh membran protein yang mana membran protein ini mengandungi cas, okay, cas negatif. Okay, dan ini kamu perhatikan pada rajah di sebelah kanan ini. Cas negatif ini berada di sekeliling membran protein molekul getah. Okey, jadi setiap molekul getah ini sememangnya bercas negatif. Jadi bila dia berada dekat di antara satu sama lain, hal ini akan menyebabkan molekul getah itu dia saling menolak di antara satu sama lain. Macam kita main magnet. Okay, magnet yang kutub sama, kutub utara dengan utara, kalau kita dekatkan dia akan saling menolak kan. Jadi konsep yang sama seperti cas elektrik, negatif dengan negatif menolak. Jadi samalah juga untuk molekul getah asli yang mana membran protein dia bercas. Okay, kalau kita perhatikan bercas negatif. Jadi kalau mereka berdekatan, mereka akan saling menolak, dan ini memberikan sifat semula jadi bagi getah asli, iaitu latex adalah sebenarnya ia wujud sebagai cecair. Okey, tapi kalau kamu perhatikan, kalau orang penoreh getah, dia toreh pokok getah dan kumpulkan dalam pot, besok pagi ataupun dia kutip, okey, sebelah pagi keesokannya tu, tiba-tiba dalam pot tu getah tu dah gumpal. Kamu kata beku kan, getah latex gumpal, dah beku. Macam mana boleh gumpal? Sepatutnya yang saya terangkan tadi ini, secara semula jadinya latex ni sepatutnya dia kekal wujud sebagai cecair. Yang itu yang akan kita bincangkan dalam slide yang berikutnya. Okey, so dekat sini kita akan bincangkan tentang tindakan asid dan alkali. So slide ini kita akan bincangkan tindakan asid dulu, di mana dengan adanya asid, apa yang akan berlaku kepada cecair latex yang sebenarnya dia adalah dalam keadaan cecair secara semula jadi. Okey, kita perhatikan dekat sini apabila asid ditambah ke dalam latex. So kita tambahkan dalam latex,
Asid ini sebenarnya ia mempunyai ion-ion hidrogen yang bercas positif. Kalau kita belajar di tingkatan 1, asid dia ada ion hidrogen H+. So, ion hidrogen ini adalah bercas positif. Okey, bermakna bila kita tuangkan asid ke dalam latex, okey, maka akan adalah cas-cas positif. Ion-ion hidrogen itulah yang bercas positif, okey, bercampur di dalam latex. So apa yang akan berlaku? Okey, kita tengok sini. Ion hidrogen yang bercas positif daripada asid akan meneutralkan cas negatif pada permukaan membran protein. Okey, jadi apa yang berlaku? Cas-cas positif daripada asid tadi dia akan neutral. Neutral, okey, tiada cas, neutral, tiada cas, neutral, neutral. Habis semua. Cas-cas negatif di sekeliling membran protein akan dineutralkan oleh ion hidrogen yang bercas positif daripada asid tadi. Okey, maka membran protein ini dah neutral. Okey, jadi bila molekul getah ini berlanggar di antara satu sama lain, maka apa yang akan berlaku ialah membran protein akan pecah. So bila membran protein akan pecah, bahagian dalam kan tadi kita dah tahu dah dia ada rantai polimer getah, maka bahagian dalam ini polimer getah di bahagian dalam membran protein yang dah pecah tadi dah keluar. Bila dah keluar, dia akan membelit di antara satu sama lain lalu membentuk gumpalan latex. Okey. Jadi bila kita tuang asid, sebenarnya latex ni, apa yang berlaku kepada latex? Latex ni akan menggumpal. Kita tengok dalam slide yang berikutnya. Kat sini kita lebih jelas. Okey, bila asid dituangkan, kita tengok sini bila asid dituangkan, ini adalah gambar rajah yang sebelah kiri. Okey, yang pertama ini adalah keadaan molekul protein yang sebenarnya kekal wujud dalam keadaan cecair, di mana membran protein dia adalah semua bercas negatif, jadi dia saling menolak di antara satu sama lain. Apabila kita tambah je asid, apa yang berlaku? Cas-cas ion-ion hidrogen yang bercas positif ni dia akan neutralkan cas negatif pada membran protein. Neutral habis. Neutralkan habis. Sekali habis semua neutral. Zarah getah dineutralkan. So bila zarah getah dineutralkan oleh ion hidrogen yang bercas positif tadi, maka membran dia bila dah berlanggar di antara satu sama lain, maka getah tu membran pecah dan akhirnya polimer getah daripada molekul pertama dengan molekul kedua ni dia tergumpar dan membelit di antara satu sama lain. Maka ketika ini latex telah kita katakan sebagai membentuk gumpalan latex. Gumpalan pepejal. Kita panggil sebagai gumpalan pepejal. Jangan tulis pepejal je, pastikan kamu tulis perkataan gumpalan. Kerana dia sebenarnya adalah menggumpal. Alright, so selesai. Itu adalah merupakan apa yang berlaku kepada latex setelah kita tambahkan asid. So perkara yang sama juga dilakukan oleh penoreh getah, yang mana mereka mencampurkan dengan asid untuk membolehkan latex itu menggumpal sebelum dihantar ataupun dijual. Okey, yang ini adalah tindakan asid lagi. Cuma ini membincangkan jika latex itu kita biarkan, dibiarkan tanpa kita tambah asid, macam penoreh getah yang saya terangkan sebelum ni. Penoreh getah dia toreh petang ni, besok baru dia kutip, dibiarkan semalaman. So apa yang akan jadi pada latex tu? Latex tu dia akan menggumpal juga. Kenapa dia boleh gumpal? Siapa yang tuang asid ni? Adakah makhluk halus yang tuang? Tak. Tapi makhluk halus lah. Makhluk halus tu tak nampak ni. Dia adalah sebenarnya bakteria. Bakteria memang tak nampak pun, kita panggil makhluk halus lah. Dan bakteria ni dia akan bertindak ke atas latex. Yang mana tindakannya ke atas latex ini akan menghasilkan satu keadaan berasid. So keadaan berasid, macam tadi yang saya terang, kita tuang asid, cas positif dia akan neutralkan cas negatif membran protein. Kali ini kita tak tuang, tapi bakteria punya tindakan yang menghasilkan keadaan berasid, cas-cas positif ini, cas-cas positif daripada bakteria inilah yang akan meneutralkan
zarah yang akan menetralkan cas-cas negatif membran protein, dan akhirnya bila latex itu terlanggar di antara satu sama lain, sekali lagi rantai polimer getah akan bergumpal. Okey. Jadi ada dua keadaan lah, sama ada kita tuang asid dan latex menggumpal, ataupun kita boleh biarkan semalaman, yang mana akhirnya latex juga akan mengumpal, cuma lambat, okey, akibat daripada tindakan bakteria yang menghasilkan satu keadaan berasid. Kalau latex dibiarkan semalaman boleh menggumpal, jadi persoalannya bagaimana kita nak kekalkan latex dalam keadaan cecair? Ini persoalannya. Jadi kita tengok dalam slide yang seterusnya, yang mana kita akan bincangkan tentang tindakan alkali pula, okey, terhadap latex. Di mana apabila alkali, kalau kita tambahkan ke dalam latex, so apa yang akan berlaku ialah ion-ion hidroksida daripada alkali akan menetralkan ion hidrogen daripada asid. Ion hidrogen daripada asid ni daripada mana? Yang dihasilkan akibat tindakan bakteria. Okey, kita kena faham kalau kita biarkan asid lama-lama ataupun semalaman, saya dah terangkan tadi, di mana bakteria dia akan menghasilkan satu keadaan berasid, iaitu cas-cas positif. Okey, dan bila kita gunakan alkali, so alkali ini dia ada ion hidroksida, pun dah belajar semasa di tingkatan 1, OH negatif. So jadi dia adalah bercas negatif. So kita tambahkan alkali ini ke dalam latex, bermaksud kita telah menambahkan cas-cas negatif. Okey, jadi cas-cas negatif daripada alkali yang kita tambahkan tadi itu akan menetralkan. Dia akan neutralkan cas-cas positif yang dihasilkan oleh bakteria. Jadi cas-cas positif yang dihasilkan oleh bakteria ini tak sempat nak neutralkan cas negatif pada membran protein. Jadi membran protein ini seolah-olah terpelihara lah daripada dineutralkan oleh cas positif yang dihasilkan oleh bakteria. Jadi tanpa asid, jadi tak sempat dah asid nak cas positif daripada asid tu nak neutralkan membran protein, bermakna tak ada asid lah. Jadi tanpa asid, cas-cas negatif ini akan kekal pada membran protein. Jadi dia tak dineutralkan, maka dia kekal, dan molekul getah seperti biasa memandangkan negatif dengan negatif, maka dia akan kekal tetap menolak di antara satu sama lain dan tidak berlanggar, maka molekul getah ini akan kekal dalam keadaan cecair. Jadi kita letakkan alkali ini, tujuan dia adalah untuk kita nak kekalkan latex ini dalam keadaan cecair. Gambar rajah dalam slide yang seterusnya ini adalah seperti mana yang telah saya terangkan tadi, di mana cas positif daripada asid, akibat tindakan dari bakteria yang dihasilkan ini, apabila kita tuangkan asid ke dalamnya, maka kita menambahkan ion-ion hidrogen. So ion-ion hidrogen yang banyak, dan ion-ion hidrogen daripada alkali ini akan menetralkan cas-cas positif dari yang dihasilkan oleh tindakan daripada bakteria. Jadi bermakna cas positif daripada asid akibat tindakan bakteria ini dia tak sempat nak neutralkan cas negatif pada membran protein. Maka membran protein, kamu lihat di sini, dia akan kekal sebagai bercas negatif, maka dia saling menolak di antara satu sama lain dan ia kekal sebagai cecair. Jadi kita gunakan alkali ini, tujuan dia adalah untuk nak mengekalkan latex supaya ia berada di dalam keadaan cecair. Kalau di makmal kita simpan latex ini bersama-sama dengan larutan amonia, iaitu alkali, untuk memastikan ia kekal sebagai cecair latex. Baiklah, seterusnya kita akan bincangkan tentang ciri-ciri getah asli. Okey, sebelum ni kita dah bincang yang mana getah asli adalah merupakan dalam keadaan cecair secara semula jadi. Okey, untuk ciri yang kedua di sini adalah kita nak lihat dari segi kekenyalan getah asli. Okey, getah asli ini kalau diregangkan atau dipulaskan, sebenarnya akan kembali kepada bentuk asal. Maka kita katakan getah asli ini adalah memiliki sifat kenyal. Okey, itu
Itu adalah ciri yang kedua. Yang ketiga adalah kesan haba terhadap getah asli sekiranya kita panaskan kepingan getah asli itu pada suhu yang tinggi. Ketahanannya terhadap haba adalah sangat rendah dan ia akan menjadi lembut. Itu adalah ciri yang ketiga. Sebab itu kita katakan getah asli ini ia kenyal dan lembut. Okey, selesai. Berbalik kepada tindakan asid dengan alkali tadi, sebenarnya kita ada eksperimen yang kita tak boleh nak buat. Jangan risau, saya tolong buat untuk kamu. Nanti kamu perhatikan dalam satu video yang telah saya lakukan, di mana eksperimen ini adalah mengkaji kesan asid dan alkali ke atas latex. So kita melihat dua perkara. Yang pertama adalah melibatkan penggunaan asid dan yang kedua adalah melibatkan penggunaan alkali. Okey. So tujuan eksperimen adalah untuk mengkaji kesan asid terhadap latex dan bahan yang diberikan adalah latex. Okey, kita gunakan asid etanoik dan juga natrium hydroksida. Okey. Di mana nanti dalam makmal saya tak pasti asid etanoik ada ke tak. Nanti kita tengok dalam video yang berikutnya. Okey. 3 bikar disediakan, bikar P, Q dan juga R. Okey, pada bikar P ni kita masukkan asid etanoik, iaitu asid lah. Dan untuk bikar Q kita menggunakan larutan amonia, iaitu alkali. Okey, manakala bikar R ini kita sepatutnya kita biarkan semalaman. Okey. So bikar R ni adalah tujuan dia kita nak biarkan, kita nak tengok adakah ia menggumpal. Okey, biasanya dia menggumpal lah, cuma dia memerlukan masa yang lama seperti yang kita bincangkan tadi, kerana tindakan bakteria ke atasnya akan menyebabkan ia menggumpal. Okey. Jadi jom saya bawa kamu untuk melihat eksperimen yang saya jalankan di makmal. Okey, so ini saya tuang ni adalah merupakan latex. So latex ni yang di dalam botol ni adalah latex yang diletakkan dalam larutan alkali. So maksudnya dia kekal cair lah. Tujuan dia seperti mana yang saya terangkan tadi, alkali ni berfungsi untuk nak neutralkan cas-cas positif yang dihasilkan oleh mikroorganisma. So nak elak daripada pengumpalan latex. So sekarang untuk alkali saya tak buat lah, nak jimat sebab tinggal sikit je. Okay, so saya tuang asid kat sini. Saya tuangkan asid. Okay, saya tuangkan asid. Kemudian saya kacau sikit lah, nak bagi latex tu dia punya dia punya molekul-molekul tu berlanggar antara satu sama lain dan menggumpal. Okay, so saya dah tuang dah, saya dah kacau dah. Asid ni agak pekat. Okay, so 1 mol lah, 1 mol. So kita perhatikan lah apa yang akan berlaku. Okey, ini dia. Ini yang dimasukkan dengan latex menggumpal. So dia jadi gumpalan pepejal lah. Okey, dah bukan lagi cair. Okey. So ini dah hasil dia. Okay, zoom dekat sikit. Okey. Gumpal. Okey, berdasarkan kepada eksperimen ringkas yang saya tunjukkan tadi, mari kita lihat pemerhatian dia. Alright. So bikar P, kalau kita bincangkan tadi, bikar P ni kita telah tuangkan dengan asid, bikar Q kita tuangkan dengan alkali dan bikar R ini dibiarkan semalaman kan. Okey, so apa yang berlaku? Pemerhatian dia kalau kita tuangkan asid tadi, result dia adalah latex menggumpal. Kita tuliskan latex menggumpal. Okey, manakala sekiranya kita menuangkan pada bikar Q tadi alkali, tiada apa-apa yang berlaku. Okey, latex adalah latex, kita tuliskan sebagai kekal sebagai dalam keadaan cair. Okey, manakala bagi yang bikar R yang dibiarkan semalaman, itu kebiasaan saya dah terangkan sebelum ini, latex akan mengumpal. Okey, nak tuliskan pemerhatian bergantung kepada keputusan kamu lah. Ada kalanya latex tu sedikit menggumpal lah kalau dibiarkan semalaman. So kita tulis latex menggumpal. Alright. Okey, so kita lihat pada soalan perbincangan yang pertama. Kalau ke soalan perbincangan kat sini, dia tanyakan apakah yang berlaku apabila asid etanoik ditambahkan ke dalam latex. Okey, ini adalah soalan perbincangan yang menjawab bagi pemerhatian yang pertama. So kamu tuliskan baliklah latex menggumpal. Okey, bagi soalan nombor 2 pula, ditanyakan apakah yang berlaku apabila amonia itu adalah alkali, ditambahkan ke dalam latex.
So jawapan dia adalah sama seperti mana pemerhatian bagi Q, iaitu latex akan kekal sebagai dalam keadaan cecair. Alright, soalan nombor 3 pula. Okay, soalan nombor 3 ini dia tanya bagaimanakah pengumpulan latex ni dapat dicegah. So kalau kita nak cegah pengumpulan latex, senang saja. Kita hanya perlu tambahkan alkali. Okay, tambahkan alkali ke dalam larutan latex. Okey, dan soalan yang terakhir ialah ditanya mengapakah latex menggumpal apabila terdedah kepada udara. Okey, ini adalah seperti mana yang telah kita bincangkan dalam slide sebelum ini. Kalau kita perhatikan di mana apabila kita biarkan semalaman, apa yang berlaku ialah kamu lihat di sini tindakan bakteria dia akan menghasilkan satu keadaan berasid dan kemudian dia akan meneutralkan membran protein yang mana akhirnya membran protein itu akan berlanggar di antara satu sama lain dan kemudian ia pecah dan akhirnya getah akan bergumpal. Jadi ini menjawab soalan nombor 4 eksperimen yang kita bincangkan tadi, iaitu mengapa latex menggumpal apabila terdedah kepada udara. Bakteria akan menghasilkan satu keadaan berasid, dia akan meneutralkan membran protein yang mana akhirnya membran protein ini dia akan berlanggar di antara satu sama lain dan pecah dan akhirnya getah akan menggumpal. So selesai kita perbincangan bagi topik ini. Jadi kita berjumpa dalam video yang seterusnya.